Hai, selamat datang ke podcast Pena yang Bersarang. Baiklah, masih lagi saya sebagai host untuk podcast saya ni, iaitu segmen Biar Puisi yang Berbicara. Tapi memandangkan hari ini episod yang last sudah, betul-betul last sudah ya, episod yang ke-10. Jadi saya bawakan tema yang menarik sikit lah, iaitu tema tentang kasih sayang kepada haiwan. Mesti dalam kalangan kita ni kan, mesti banyak yang sayangkan haiwan lah. Sama ada kucing kah, anjing kah, ataupun peliharaan-peliharaan yang lain yang bernama haiwan. Jadi yang istimewanya hari ini saya bawakan tetamu jemputan lagi. Tetamu jemputan saya yang pada episod 9 dia muncul, dan episod ke-10 ni dia muncul lagi balik, iaitu sahabat saya yang bernama Misna. Hai Misna. Hai, oke, saya kembali lagi dalam segmen Biar Puisi yang Berbicara. Tapi nama podcast ni adalah Pena yang Bersarang ya. Okey. Jadi Cik Misna akan menemani saya dan juga para pendengar untuk kita bahas mengenai puisi ya Cik Misna. Sama juga boleh. kita akan baca puisi, 2 puisi dan juga sekali maksud, dan kita akan bahaslah tentang apa yang Cik Misna faham tentang puisi yang kita bahas tu, dan juga cerita-cerita lah yang mungkin Cik Misna ni mau cerita pasal haiwan kesayangannya kah ataupun bagaimana. Jadi tunggu apa lagi, marilah kita masuk kepada segmen yang pertama. Yeay. Baiklah, saya ada puisi tentang Tajuknya apa? kasih sayang haiwan. Kasih sayang baik. kepada hewan. Itu adalah tema kita. Tapi tajuk puisi Cik Misna lah. Mungkin kalau boleh tahu. Si Comel. Tajuknya Si Comel. Saya ada puisi ni. Di laman sunyi kucing berlari, dengan mata bunda penuh arti. Tak bersuara namun mengerti bahasa kasih yang suci dan murni. Mau tahu apa tu maksud dia? Okey. Rangkap ni dia menceritakan, maksud rangkap pertama ni, dia seekor kucing bermain di halaman yang sunyi. Walaupun dia tidak berkata-kata, namun pandangan matanya menunjukkan perasaan dan pemahamannya terhadap kasih sayang. Kucing itu mampu merasai keikhlasan dan cinta yang ditunjukkan kepadanya walaupun tanpa kata-kata. Wow, itu maksud rangkap pertama ya Cik Misna. Iya. Sila baca untuk rangkap yang kedua. Untuk rangkap yang kedua, saya mulai ya. Burung berkicau di pagi hening, bersama angin nyanyiannya bergeming. Setiap biji diberi jadi ingatan, tulus ikhlas tanpa balasan. Maksud rangkap kedua nih, bersama bukan salah ya. Maksud rangkap kedua nih, burung berkicau dengan merdu pada waktu pagi yang tenang. Kicauannya yang seakan-akan menyatu dengan suasana alam. Setiap makanan yang diberi oleh manusia diingatinya. Walaupun manusia itu memberi tanpa mengharap apa-apa balasan, namun itulah tanda kasih yang ikhlas terhadap haiwan. Baiklah. Rangkap ketiga apa pula Cik Misna? Saya mulai lagi. Rangkap ketiga. Yang ini. Kura-kura lambat melangkah, namun sabar menempuh arah. Kita pelindung saat dia lemah. Itulah kasih, bukan menyerah. Maksud rangkap ketiga nih, rangkap ketiga, walaupun kura-kura bergerak perlahan, namun ia tetap berusaha mencapai tujuannya dengan sabar. Jadi sebagai manusia nih, kita harus menjadi pelindung kepada haiwan seperti ini yang lemah dan perlukan perhatian. Kasih sayang yang bermaksud membantu, bukan meninggalkan mereka yang lemah. pada rangkap yang terakhir pula Cik Misna, silakan baca. Rangkap terakhir.
haiwan bukan sekadar. Oh, haiwan bukan sekadar hiasan. Mereka cipta penuh perasaan. Sentuhlah kasih dengan hati insan. Kasih sayang tak kenal sempadan. Maksud rangkap keempat nih, haiwan bukan sekadar untuk dipelihara sebagai hiasan atau hiburan semata-mata. Mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai emosi dan perasaan. Oleh itu kita harus menyayangi mereka dengan sepenuh hati karena kasih sayang yang sejati tidak terbatas kepada manusia sahaja. Okey, baiklah tadi kita sudah dengarkan Cik Misna baca puisi ya, Cik Misna. Dan kita akan berehat seketika dan kita akan sambung pada segmen yang kedua, di mana segmen kedua ni saya akan baca puisi lah balik dan juga sekali maksudnya. Baiklah, jumpa selepas ini. Okey, baiklah, bertemu lagi kita pada segmen yang kedua di mana saya akan baca lagi satu puisi yang bertajuk Teman Tanpa Suara. Baiklah, saya akan mulakan baca puisi sekarang. Di laman senja seekor kucing memandang langit tanpa keluhan, tidak meminta, tidak merajuk, cukup dibelai tanda perhatian. Baiklah, maksud rangkap yang pertama ni, dia menggambarkan bagaimana seekor kucing tu dilihat duduk diam ketika senja, tenang dan tidak meminta apa-apa. Namun ia tidak menunjukkan rasa kecewa lah walaupun selalu diabaikan. Ialah kucing yang sebegini digambarkan seperti kucing jalanan. Di mana banyak kan kita lihat di tepi-tepi jalan kucing yang seperti ini diabaikan, penuh dengan kelaparan. Dan bagi seekor kucing ni cukuplah baginya jika ada seseorang iaitu manusia yang sudi memberi perhatian dan juga kasih sayang. Baiklah, pada rangkap yang kedua, puisinya berbunyi, anjing tua di tepi jalan setia menunggu walau di sisi, matanya redup menyimpan kenangan tentang tuan yang dulu bersih. Baiklah, pada rangkap yang kedua, digambarkan bagaimana seekor anjing tu yang telah tua ya, dia masih lagi setia menunggu di tempat yang sama walaupun sudah ditinggalkan, di mana wajahnya itu kelihatan muram lah, macam seolah-olah mengingat masa silamnya dengan tuannya yang pernah menyayangi, namun tuannya kini telah mengabaikannya. Ini sama jugalah macam episod yang pertama tadi, diabaikan, ditinggalkan di tempat yang ramai orang apabila tuan haiwan itu tidak mahu memeliharanya lagi. Baiklah, pada rangkap yang ketiga, puisinya berbunyi, burung kecil dalam sangkar sunyi menjerit rindu pada langit luas, bebaskan ia jika mengerti, sayang sejati tidak memaksa. Baiklah, pada rangkap yang ketiga ni digambarkanlah ya bagaimana seekor burung tu yang dikurung dalam sangkar yang melambangkan rindu kepada kebebasan di alam terbuka. Ialah macam yang kita tahu, seekor burung ni mesti dia mau bebaskan, dia tidak mau dalam sangkar. Lainlah macam macam kucing kah ataupun ayam yang selalu dikurung di dalam sangkar. Jadi pesan tersirat di sini ialah
Kasih yang sebenar itu bukanlah dengan mengikat atau memenjarakan, tetapi dengan membiarkan ia hidup mengikut fitrah. Samalah macam burung ini, di mana fitrahnya ialah terbang. Dia terbang ke sini sana, maksudnya dia bebas. Tidak seperti haiwan-haiwan yang lain yang dikurung. Baiklah, pada rangkap yang terakhir, haiwan bukan sekadar pelengkap dunia. Mereka jiwa yang turut merasa. Berilah kasih, jangan dusta, kerana cinta itu milik semua. Bila pada rangkap yang terakhir ni, maksudnya di sini ni, haiwan ni bukan sahaja untuk dipandang atau dijadikan pelengkap kehidupan manusia lah. Namun mereka ni juga merupakan makhluk yang mempunyai perasaan dan layak untuk menerima kasih sayang yang tulus daripada kita manusia, di mana mereka juga ini merupakan makhluk hidup ya, yang berhak hidup di manusia dan mendapat kasih sayang. Di mana cinta sejati itu seharusnya merangkumi semua makhluk, bukan sekadar hanya manusia. Baiklah, itu saja untuk rangkap yang terakhir ini, dan terima kasih sudah mendengarkan 2 puisi yang sudah kami bacakan tadi. Dan sekarang kita akan berehat seketika lagi, dan kita akan sambung pada segmen yang ketiga, iaitu yang terakhir. Hello. Okey, baiklah, kita telah masuk pada segmen yang ketiga, iaitu segmen yang terakhir. Jadi segmen ketiga ni saya mau tanya Cik Misna lah tentang pendapatnya. Ialah tadi dia sudah bacakan, dia sudah baca tentang puisi tu, puisi si Comel. Jadi saya mau tanyalah Cik Misna tentang pendapat Cik Misna tentang puisi ni. Apa sebenarnya isi yang dia mau sampaikan dalam puisi ni? Okey, puisi ni seperti yang saya baca tadi, puisi ini dia menceritakan tentang sifat kasih sayang dan kita punya kasih sayang tu terhadap haiwan. Haiwan ni dia makhluk yang hidup yang perlu dilindungi. Betul. Jadi kita sebagai manusia ni, kita perlukan perlindungan. Kita perlu memberi perlindungan ni kepada haiwan. Betul. Contoh salah satu haiwan yang lemah, haiwan kura-kura. Kura-kura ni dalam puisi ni dia menceritakan walaupun kura-kura ni dia lemah, berjalan yang lambat, selalu diancam. Jadi dia setiap kehidupan tu, setiap yang dia punya sifat tu, dia seolah-olah untuk meminta pertolongan. Dia memerlukan manusia ni untuk melindungi dia. Itulah yang saya paham tentang puisi tadi tu yang si Comel. Tentang si Comel ni mesti dia berkaitan dengan kucing juga kan Cik Misna? Oh, ya, saya dah baca juga puisi tadi. Jadi apa pendapat Cik Misna tentang si Comel ni? Ialah mesti Cik Misna kan merupakan seorang yang pencinta kucing saya juga. pencinta kucing ni ya. Dalam puisi ni dia ada kucing ni kan. Kita tahu kucing ni dia suka bermain, dia suka yang manja dengan manusia, lagi-lagi dengan tuan dia. Betul. Dia kan macam kalau boleh dia mau pergi tuan dia untuk peluk tuan dia, tapi dia tidak mampu. Jadi mata, dia punya yang fizikal dia semua tu
dia macam bayangan dia macam mana dia tunjukkan kasih sayang dia dengan Tuhan dia, dengan manusia. Jadi manusia nih perlu memahami perasaan hewan juga. Sama lah kucing nih dia nampak kalau kita betul-betul ikhlas sayangkan dia akan tunjukkan yang perasaan yang dia tuh mau bermain, manja dengan dengan Tentuan, kita ya, bermain. Itulah yang dimaksudkan kasih sayang. Kucing tuh walaupun dia nampak sunyi diam, tapi dia ada 1000 orang bilang perasaan tuh mau diungkapkan, tapi Dia tidak boleh. tapi dia tidak boleh. Dia tidak boleh berkata-kata ya Cik Misna. Ya, begitulah. Selain mencakar-cakar, dia juga minta makanan. Ya. Bella tadi pendapat Cik Misna bagi puisi yang Cik Misna baca lah. Bagi pendapat saya pula, saya pun sudah baca tadi kan puisi yang bertajuk Teman Tanpa Suara. Jadi bagi puisi yang kedua ni sama jugalah tentang kan haiwan kan. Jadi tentulah kita sebagai manusia, apalagi yang beragama Islam ya, tentulah kita tidak boleh haiwan tu tidak boleh pegang anjing dan sebagainya, yang haiwan yang haram. Jadi mestilah kita pertama sekali yang kita mau belah ialah kucing. Jadi pada saya baca puisi tadi yang saya faham lah. Yang saya faham di sini seekor kucing ni dia walaupun selalu diabaikan kan Cik Misna kan, mungkin diabaikan oleh tuannya atau tidak diberi makan, tidak diberikan kasih sayang ataupun dikurung ya Cik Misna, dikurung tanpa diberi makan. Sudah dikurung. Manusia begitu. Iya betul, sudah dikurung, tidak dibagi makan, tidak dikasih keluar lagi bermain kan Cik Misna, ada kan yang begitu 24 jam dikurung. Macam kita juga lah, bayangkan kita manusia dikurung di rumah 1 hari. Dikurung, tak dibagi makan, tak dibagi minum. Mestilah kita tak boleh kan, apalagi kucing. Ya sudahlah dong tak boleh berkata-kata, dikurung lagi. Macam mana dong tu mau bercakap kan? Takkanlah dong bermiau-miau je. Jadi di sini satu penyiksaan. Ya betul, satu penyiksaan kepada haiwan. Jadi di sini seekor kucing ni sebenarnya apabila dia nampak tuannya tu macam bagi kasih sayang dengan dia Cik Misna ataupun perhatian, dia mesti akan sayang, dia mesti akan, orang bilang kelinggi kak, begitulah, yang dia terlampau mesra lah dengan tuannya tu, sampai ada kan yang video yang bekas viral di sebuah platform TikTok di mana saya dah nampak juga tuh yang kucingnya tu manja kan, tidak mau diambil patungnya sebab terlampau manja ya Cik Misna, walaupun dia hanya seekor haiwan tapi sifatnya seperti manusia yang merajuk apabila diambil patungnya kan Cik Misna. Saya tengok juga tuh. Ya betul. Jangan. Yang saya faham lagi tadi saya sudah cakapkan pasal seekor burung tu, sama jugalah burung tu kan dia sepatutnya terbang bebas Cik Misna, tapi ada sebagian daripada pemilik burung ni sudahlah dia kurung tu burung, lepas tu tidak dia kasih bebas lagi. Tapi ada kan burung yang apabila dibebaskan tapi dia boleh balik kepada sangkar kan Cik Misna kan. Iya. Tapi burung ni dia perlu dilepaskan. Dorang pun mau merasai kebebasan. Betul. Macam ibaratkan terkurung di dalam dalam sangkar itu diibaratkan macam dorang dipenjarakan Cik Misna. Penjarakan. Ya betul. Sedangkan fitrah mereka ni ialah terbang ke mana-mana kan Cik Misna. Okay. Dan saya faham juga tentang puisi yang saya baca ni, ialah kita tahu kan haiwan ni ialah yang boleh dijadikan sebagai pelengkap kehidupan manusia. Betul kan Cik Misna? Ya, betul. Di mana mereka ni juga ialah makhluk yang mempunyai perasaan dan juga mereka layak untuk menerima kasih sayang yang tulus daripada kita manusia. Sebabkan dorang ni ialah haiwan yang hidup. Jadi kita mestilah sayang mereka walaupun mereka kecil ya Cik Misna, kecil. Ya, kecil dan tidak mampu berkata-kata seperti manusia.
Okey, baiklah Cik Misna ni nampaknya dia ada cerita lah tentang Ada haiwan cerita peliharaannya. kucing kesayangan. Kesayangan. Kenapa ya tu Cik Misna kalau boleh ceritakan ya? Kucing saya kena racun. Siapa ya. racun Cik Misna? Astaga, siapa Saya yang tidak tahu, satu hari tu kami entahlah, kami halau kucing tu kan, sebab nakal betul kucing kami ni. Jadi aku bilang, pergilah kau. Pergilah kau. Oh, saya mau cerita nih tentang kucing. Yang Cik Misna sambung lah tadi yang Ya, Cik kucing. Misna tidak sengaja untuk memarahinya ya. Saya tidak sengaja batu kasih marah kucing. Kucing kesayangan kami, nama dia Angelo. Angelo. Kami Dia panggil betina Angelo. Dia betina ataupun jantan? Cik Misna? Jantan. Jadi Jantan. Pernah namanya Angelo ya. Angelo. Jadi masa tuh kami rapat dengan kucing, kami selalu bagi dia makan, kami selalu bermain manja-manja begitu, kami selalu bercerita. Dan saya mau bagi tahu satu, saya punya kucing ini dia pandai memahamkan punya percakapan. kalau saya bilang kamu pergi Angelo, kamu pergi main di luar, dia pergi sana. Jadi dia sejenis yang paham kami punya percakapan. Jadi masa tu saya tidak sengaja untuk memarahkan saya punya kucing. Time tu saya bad mood kali, saya masak ikan. Saya masak, dia pergi mencakar saya punya kaki. Dia pergi marah, gigit. Jadi saya tertendang. Saya bilang saya sudahlah dimasakkan makanan dia, mencakar lagi, kau pergilah main sana, janganlah kau datang rumah. Nah, jadi dia betul-betul lari. Betul-betul lari Kan, melarikan jadi diri. Saya risau juga. Saya bilang manjakan kucing, jangan kau lupa kau datang rumah nanti. Nah, dia tengok masa tuh tatapan dia lain. Dia macam marah. Macam tenung lama-lama. Aku bilang, kucing, janganlah kau jangan kau merajuk situ. Susah juga kalau ada kucing ni merajuk. Sudahlah, kau tidak dipaham apa kau mau. Jadi saya kasih biar dia 2 hari begitu. Dia tidak datang rumah. Kami risau juga. Kami risau mana si Angelo. Nah, kami panggil kan. Kau tahulah kami ni risau, walaupun kami sejenis yang kuat marah, tapi kami ada perasaan yang kasih sayang kucing tu dari kecil sampai dia besar. Jadi time tu adik saya dia jumpa di hutan dengan keadaan dia yang berbuih, separuh sedar. Jadi adik saya bawa pergi rumah. Dia bilang, Angelo, cepat ambil. Kami ambil dia air, kami kasih minum dia air. Kami buat yang CPR tu, yang kasih mulut ke bulan tu. Bukan saya faham CPR yang kasih tekan paru-paru dia begini. Nah, gitu. Jadi kami bilang, kucing yang kau mati. Aku bilang begitulah, bercakap dia paham juga. Jadi kami bilang, jangan kau mati kucing, kami sayang kau nih kucing. Nah, walaupun sebenarnya dalam marah-marah itulah kasih sayang kami dengan kucing. Tanda kami sayang. Sebab dia terlampau nakal. Dia bawa semua kawan-kawan dia tuh pergi rumah, sampai dia berak pergi yang di halaman rumah tuh. Jadi kami rasa macam kami rasa dia macam menyusahkan lah, sebab dia bawa jantan kucing betina, habis itu dia bawa lagi anak-anak lain di rumah. Jadi kami macam, kucing janganlah. Nah, jadi time tu dia separuh sedar, bui yang kena racun ya, ataupun dia ada termakan dia mati sudah. Ataupun Cik Misna kadang-kadang tu bukan juga sebab orang racun, mungkin sebab dia makan dia makan tikus yang sudah termakan racun. Jadi apabila dia makan tikus tu dia pun terkena racun. Kami tidak tahu apa punca dia mati.
Tapi kucing tuh mungkin itu sudah kali ajal Ajal, dia, betul. takdir dia. Jadi dia sudah meninggal time tuh. Oh, Dia sudah meninggal. mati, ya. Kami sempat minta ampun dengan kucing tuh. Kau bilang, kucing, kami sayang kau nih kucing. Jangan kau kalau di akhirat nanti jangan kau menyalahkan kami. Nah gitu-gitu kami cakap lah. Nah jadi kami sedih juga satu hari begitu lepas dikebumikan kucing kami bersedih. Sebab mungkin dia kucing yang paling manja mungkin di Jadi keluarga. kami bersedih, kami tidak tahu, tidak ada mood kami sebelum ini, kami gembira aja kucing. Itulah. Jadi saya sedar kita nih manusia dia perlukan, kita perlu ada yang kasih sayang tuh Kasih sayang kepada hewan. hewan. Kami jangan salah anggap ya, kami bukan yang macam pukul kucing apa semua tuh. Kami marah-marah kucing nih supaya dia ikut orang bilang arahan makan bagus-bagus itu semua, sebab dia nakal betul. Iya, Kalau tidak biasalah kami kalau- panggil dia lain. Biasalah kan jenisnya kalau kucing jantan. Iya, kan. dia nakal Apalagi betul. kucing jantan kalau sudah pandai cari bini ya. Iya, Dia pandai betul, kencing betul. sembarangan. Macam juga kucing saya Cik Misna. Begitulah. Itu serba sedikit saya punya pengalaman kucing. Kucing saya yang sepanjang dia hidup. Itulah, kita manusia nih, kita perlu kasih sayang tuh terhadap hewan. Itu ya. Ya betul. Itu bagi side cerita Cik Misna lah. Jadi saya mau cerita sedikit tentang side saya pula tentang haiwan juga, kucing juga. Kucing jantan sama je macam Cik Misna, kucing jantan. Kami namakan dia ni Oloy. Online. Oloy ya, macam nama manusia tapi itu adalah nama yang diberikan oleh adik saya kepada kucing tu. Kucing ni dia sudah besar sedikit ya Cik Misna, tapi masa tu dia belum pandai cari bini lagi. Dia masih single lagi Cik Misna time itu. Jadi Oh, kucing Cik Pipa perempuan kah? Betina apa? jantan Cik Misna, Oh, jantan. jantan. Belum pandai cari bini lagi Cik Misna. Oke. Jadi pada satu hari tu kami heran lah kenapa dia ni macam kami panggil-panggilkan miau-miau tu kan kami panggil Miming, panggil Miming. Miming. Tak ada dia datang. Kami panggil-panggil, tak ada dia datang kan. Jadi kami carilah sekitar rumah tu, mantau dia ada bertapuk atau tidur kan. Tak ada juga dia datang. Jadi ada malamnya tu kami pasang air. Kami kan dulu pasang air macam air yang pakai pipe tu kan, pipe hitam panjang tu. Jadi kami pasang pipe tu dekat luar rumah lah. Jadi kami nampak dia baring dekat tepi store kayu. Jadi time itu dia dipanggil pun dia macam tahu kucing kalau dipanggil dia nampak tuannya kan, apalagi kalau bawa makanan terus dia macam berlari kan. Tapi time itu bila dia nampak kami, dia hanya tengok sekilas je. Bangun dia palingkan mukanya, lepas tu dia tidur balik. Jadi kami pun hairan lah. Jadi rupa-rupanya bila kami tahu dia tu rupanya sakit. Oh, sakit. Dia demam. Kucing Macam mana Cik Pipa tahu dia demam? sebab Cik Misna, kucing kami ni Cik Misna, dia tidak dikurung Cik Misna, dia dalam rumah. Jadi dia suka tinggal lah keluar masuk rumah. Jadi bila kami tengok kan, rupanya di kakinya Cik Misna bekas kena gigit anjing Cik Misna. Oh ya. Ya, kena gigit anjing. Nampak sudah tulang bahagian dalam. Jadi kami pun macam time tu kami ubat lah pakai Kamu dah bawa dia pergi klinik haiwan. waktu itu Cik Misna klinik haiwan tidak buka di Semporna. Lama sudah cerita ni Cik Misna. Klinik haiwan belum lagi buka di Cik Misna jangan ketawa Cik Misna. Saya serius ni. Oke. Jadi bila kami dapat tahu kan rupa-rupanya kucing ni bila dia sakit
dia coba untuk jauhkan diri daripada tuannya supaya betul. supaya dia nak mau tuannya tu rasa sedih kalau dia meninggal nanti, kalau dia mati. Jadi begitulah setiap kali ada haiwan kucing kami yang macam sakit, coba perhatikan dia macam Dia akan kalau- tenung kita lama-lama. dia akan Tanda penghargaan dia tuh. tanda penghargaan. Lepas tu dia akan cuba untuk jauhkan diri daripada kita lah. Kalau dia tahu ajalnya, kalau sudah mau datangkan, dia akan jauhkan diri daripada kita. Tapi kalau sekadar belum ajalnya lagi, tapi dia sakit-sakit, dia masih lagi stay di rumah sebenarnya. Jadi itu pasal kisah saya lah, berkenaan dengan kucing saya yang bernama Oloy, dan sekarang dia sudah mati ya Cik Misna. Lama sudah. Jadi sekarang ada kucing baru. Ada betina pula semua tu. Asyik beranak-beranak Cik Misna. Saya pun Enggak, kenapa kamu kenapa Cik Misna? tidak bagi dengan jiran kah? Jiran kami pun suka haiwan Cik Misna. Suka suka kucing. Rumah dorang pun banyak kucing, banyak anak kucing, sampai dorang buat satu sangkar untuk diletak tu kucing-kucing semua. Sebab kucing betina ya, kalau dikasih biar tu di luar rumah ya, mencari pasangan sudah. Nah, disitulah banyak sudah dia bawa anak-anaknya. Okey, tadi saya sudah ceritakan, kami berdua sudah ceritakan kisah benar. Jadi Cik Misna mau tambah sikit pendapat Cik Misna lah tentang sekarang ni kan banyak kes kan yang kita nampak di mana-mana lah, di mana-mana negeri kah, di mana-mana daerah kah, di mana apabila pengasuh tu dia tidak mau sudah kepada haiwan tu, tuan kucing tu dia tidak mau sudah kepada kucing tu, jadi dia letak kucing tu di pekan, sampai ada kes kucing mati gara-gara kena langgar lah, gara-gara kena makan anjing yang masih kecil-kecil Cik Misna, yang belum boleh survive, orang bilang sebab dia masih kecil. Jadi apa pandangan Cik Misna tentang isu itu? Pandangan saya, setengah tuan rumah ni, terutamanya lah kucing betina, dia tidak mau yang banyak tu kan kucing disimpan di rumah dorang. Jadi dorang buang separuh kucing tu sebab dorang bilang membebankan. Jadi dorang mungkin letak anak-anak kucing di jalan raya, di pekan. Jadi dia ada cara kita nih untuk bagi anak kucing tuh dijaga dengan baik tuh. Iya, macam kita bagi, kalau kita macam tidak mampu sudah kan bagilah Ya, dengan bagi orang dengan yang kita orang tanya yang- jiran kah, saudara mara, orang-orang yang kawan-kawan, mampu. siapa mau kucing. Nah, jadi itu salah satu cara dia tuh, cara kita supaya tanda sifat kasih sayang kita tuh, supaya haiwan-haiwan tuh tidak terbiar. Nah, itulah. Sebab itulah banyak kes kan Cik Misna, banyak ya haiwan yang kena langgar ya Cik Misna. Kalau kita nampak dekat pekan-pekan tu ya, kena lenyek kereta, kena lenyek tayar dan sebagainya, yang kita nampak kurus terlampau sampai nampak tulang. Begitulah macam Cik Misna cakap tadi, kalau macam tak mampu, bagi dengan orang yang suka minat kucing, yang minat kucing, yang boleh ataupun menjaga. dekat pusat penjagaan haiwan. Ada kah Cik Misna? Iya, ada. Macam begitulah. Kita boleh tuh simpan sana di pusat penjagaan hewan. Jadi apa pandangan atau nasihat Cik Misna yang boleh diberikan kepada, ialah Cik Misna kan pencinta haiwan kan, jadi apa nasihat Cik Misna kepada tuan di luar sana yang memelihara kucing, yang jarang kasih makan, sudahlah memelihara tapi jarang kasih makan lah, jarang macam kurung jak dalam rumah ataupun kurung jak dalam sangkar dan sebagainya. Apa saranan atau nasihat Cik Misna kepada mereka? Kita ndak boleh berbuat jahat dengan kucing. Dorang sama dengan kita manusia. Kita makhluk Tuhan. Jadi kita sama-sama menghargai, sama-sama untuk menjaga, sama-sama untuk yang saling toleransi lah orang bilang kan. Jadi kita ndak boleh mendera sebab itu satu penyiksaan.
itulah. Kita tidak boleh mendera kerana ia Ya. satu penyiksaan. Dan juga ialah sepatutnya kita apabila sudah memelihara haiwan ni, kita patut berikan mereka kasih sayang, Kasih perhatian sayang yang Tuhan, penuh, perhatian. dan juga jangan abaikanlah tentang Ya. makan minum mereka, tempat tinggal mereka, walaupun mereka tidak boleh bercakap di sini. Kalau tidak mampu untuk jaga haiwan, kita boleh bagi dekat pusat penjagaan hewan. Di sana boleh yang bagi jaga. Ada Kita itulah cara dia. Nggak boleh kasih biar dia kebuluran itu semua kan. betul. Dan dan apabila kita sentuh tentang haiwan ni, tentulah dia menyentuh hati kan Cik Misna. Ya. Sebab ialah haiwan ni merupakan haiwan yang merupakan yang paling dekat lah dengan kita kan, yang kita boleh belai, yang kita boleh bagi kasih sayang, di mana walaupun orang tak boleh bercakap, tapi kadang-kadang bila kita sedih, dorang pun ikut sedih kan Cik Misna kan. Ya. Walaupun dorang tak boleh macam pujuk kita, tapi kalau Cik Misna tengok dekat media sosial kan, ramai yang kongsikan apabila mereka berpura-pura sedih di depan haiwan kesayangan mereka, sama ada kucing kah, anjing kah atau sebagainya. Apabila orang berpura-pura sedih, haiwan tu akan datang kepada mereka. Itulah Dia akan kasih sayang. mencium-cium tuannya tu supaya seperti memujuklah supaya tuannya tu berhenti menangis ataupun jangan bersedih. Ya, betul. Dan kita perlu tahu, kita kan manusia kan, kita ada perasaan kasih sayang kan dalam diri kan. Ya, kasih Jadi sayang. kita perlulah berikan kasih sayang itu juga kepada haiwan-haiwan yang lain. Tidaklah semestinya haiwan, contoh macam anjing tu kan haram kan bagi umat Islam. Tapi tidak semestinya haiwan yang haram tu kita macam terus boleh lempar-lempar lah. Iyalah, betul. kalau anjing yang ganas ataupun anjing yang mengejar itu mungkin kita boleh lempar ataupun halau lah. Tapi kalau kita nampak macam dorang lapar ke atau apa, boleh juga kita sebagai umat Islam tanpa menyentuh pun kita boleh bagi dorang makan kan. Sebab mereka masih lagi haiwan yang makhluk hidup yang hidup di bumi dan memerlukan makanan dan juga minuman, tempat tinggal dan sebagainya. Betul kan Cik Misna? Ya, betul. Itu betul sekali. Jadi apa perasaan Cik Misna apabila berkata tentang kasih sayang tentang haiwan? Ini Satu tema yang tema yang menyentuh sedikit tentang perasaan dan kasih sayang. Walhal ramai yang tak minat kucing, haiwan lah. Tapi dorang adalah penyeri kehidupan. Memberi rezeki kita salah satu. Jadi itulah kasih sayang tu kan. Kasih sayang, kita perlu berbuat baik. Dorang juga makhluk Tuhan yang ciptakan. Jadi kenapa? Itulah. Jadi kita perlu bagi kasih sayang sama rata lah. Ya. Kan Cik Misna. Ya. Jadi apa lagi pendapat Cik Misna lah tentang banyak sudah kita cakap tadi kan, apa lagi pandangan Cik Misna? Saya rasa banyak sudah nih pandangan saya bagi nih. Banyak sudah kan. Jadi baiklah, untuk yang kali terakhir ni saya ingin memberikan nasihat lah dan juga pedoman untuk saya sendiri dan juga masyarakat serta yang mendengar. Baiklah, perlu kita sentiasa ingat bahawa apabila kita menjaga seekor haiwan ataupun kita perlu ingatlah bahawa itu merupakan amanah yang dititipkan Tuhan kepada diri kita, di mana kita perlu menjaga amanah itu dengan baik. Contohnya seperti memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi kasih sayang dan sepenuhnya, serta melindungi mereka. Kita bukan saja menjaga mereka, tetapi
namun fizikal mereka itu pun kita perlu jaga, di mana kita tidak haruslah berlaku kasar kepada mereka, contohnya menendang, memukul dan juga sebagainya, di mana kita perlu menjaga amanah kita ini dengan sebaik-baiknya lah. Dan juga sebagai umat Islam, dalam Islam sendiri ada menekankan bahawa berkasih sayang kepada haiwan, melindungi mereka, di mana Nabi Muhammad SAW pun sangat menyayangi kucing, iaitu salah satu haiwan yang sangat manja di muka bumi inilah. Dan itu adalah nasihat yang saya boleh berikan pada hari ini. Jadi marilah kita menjadi masyarakat yang saling masyarakat yang bukan saja berkasih sayang kepada manusia namun kepada haiwan, dan marilah kita mendidik anak serta generasi yang akan datang agar tidak memperlakukan haiwan dengan buruklah serta mencederakan mereka. Kerana apabila kita mendidik anak-anak kita ini daripada kecil, daripada dini, mereka akan terbiasa untuk menjadi manusia yang lebih penyayang bukan saja kepada manusia tapi kepada haiwan. Baiklah, sampai di sini saja untuk episod yang terakhir ni, episod yang ke-10, dan nampaknya berakhirlah kita untuk podcast Pena yang Bersarang bagi segmen Biar Puisi yang berbicara. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua tetamu jemputan yang telah saya jemput sepanjang 6 episod ini, dan juga terima kasih juga kepada tetamu saya pada hari ini, iaitu Cik Misna, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan saya untuk membaca puisi dan juga sebagainya. Terima kasih Cik Misna kerana sudi datang. Dan saya rasa tentang kasih sayang kepada haiwan ni, inilah sebab saya letak kasih sayang kepada haiwan ni yang terakhir. Sebab kita sebagai manusia ni kan tentulah sayang kepada haiwan kan, dan kita tak mau haiwan ini dia tercicir daripada mendapat perlindungan dan juga kasih sayang yang mereka berhak untuk dapat. Dan ini maksudnya berakhirlah podcast sepanjang 10 episod ini. Terima kasih ucapkan kepada para pendengar yang sudi mendengarkan podcast saya sebanyak 10 episod. Jadi sampai jumpa pada mungkin pada podcast yang lain lagi, dan terima kasih sudi mendengarkan FYP saya iaitu Ikaria Podcast. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Bye bye.